Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini adalah huruful jar. Jadi buka buku muka surat 32. Di sini 32. Baik, dia berada pada bab yang ke-6. Okey. Jadi sekali lagi Ustaz ingatkan, setiap topik mengandungi nas, qawaid dan juga munawwa'at. Kita hanya fokus untuk kelas dalam talian ni, kita fokus bagi qawaid sahaja dulu. Lepas tu mungkin kita akan pergi kepada munawwa'at. Baik. Jadi kalau tak sempat Ustaz nak cover bab-bab nas yang lain tu, minta kamu perhatikan betul-betul bab 1, 2, 3 dan 4. Bab nas untuk teks. Yang mana kamu ambil daripada teks tu, kamu lancar perkataan. Itu fokus kepada bab 1 sampai bab 4. Jadi bab ni juga Ustaz tak bimbang sebab kamu sebenarnya buat assignment hari tu dah check dah setiap topik tu kan. Hari tu dah ambil perkataan-perkataan dan lancar perkataan-perkataan yang ada dalam setiap topik, dalam setiap nas tu. Jadi Ustaz tak bimbang dah. Jadi hari ni kita nak fokus kepada tajuk qawaid. Baik, tajuk qawaid ni setelah kita selesai belajar ketiga-tiga bentuk fi'il, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar, kita akan masuk pula kepada bab huruf. Baik. Jadi huruf yang pertama kita nak belajar hari ini adalah huruful jar. Huruful jar. Baik. So fokuskan sikit lagi. Ini tak apa jelas sangat, tapi bolehlah. Baik. Muka surat 32 tu huruful jar. Apa itu huruful jar? Al-huruful lati yujarru bihal ismu ba'daha bil kasrati awil ya. Kata sendi ataupun kita panggil lagi tu kata tugas yang menyebabkan kata nama selepasnya berbaris di bawah atau ya. Baik. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu tentang huruful jar ni, dia adalah kata sendi ataupun kata tugas yang kalau dalam bahasa Melayu tu dia mahu maksud macam saya berada di sekolah, saya pergi ke taman, contohnya. Jadi yang tu di, ke, pada. Baik. Jadi ada berapa huruful jar? Ada banyaklah. Ada dekat 20 kot. Tapi yang kita nak fokus kat sini hanyalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja. Yang paling banyak digunakan adalah 8 huruful jar. Baik. Huruful jar yang kita nak fokus kat sini yang pertamanya adalah min. Lepas tu min maksud dia dari ataupun daripada. Kat sini Amin dah tulis dah siap-siap. Lepas tu ila, ke ataupun kepada. An ni maksud dia daripada ataupun tentang. Daripada ataupun tentang. Apa beza daripada yang ni dengan daripada yang ni? Jadi beza ni dua-dua samalah dah maksud daripada. Cuma an ni kadang-kadang dia boleh membawa makna tentang. Tentang ni apa? Macam bukan kentang tentang. Kentang tu makanan, tentang. Okey, tentang saya bercerita tentang dia. Jadi kat situ kita boleh cakap an. Okey, an juga boleh membawa maksud daripada. Contohnya kita biasa baca hadis an Abi Hurairah kan. An tu maksud dia daripada. Seterusnya, yang keempat ala. Ala maksud dia di atas. Di atas ke atas ke, atas ke. Maksud tu ala lah. Seterusnya fi. Ada maksud fi ni apa? Ada 3 lah. Tengok kesesuaian ayat. Kadang-kadang dia boleh membawa maksud di. Kadang-kadang dia boleh membawa maksud pada. Dan kadang-kadang dia boleh membawa maksud dalam. Okay. Contohnya, kalau kita buat duit ada dalam beg kan. Duit ada dalam beg. Jadi kita boleh guna dalam dekat situ. Dalam beg kita boleh guna fi. An-nuqud fil haqibah. Fi. Kita guna fi dekat situ. Seterusnya al-ba. Al-ba tu apa? Ba tu kalau kita tengok contoh B ni. Tak ni B. B. Kalau kita jumpa B maksud dia dengan.
Bi biasanya maksudnya dengan lah. Tapi kadang-kadang bi juga, kalau kita jumpa bi, kadang-kadang boleh bermaksud demi. Tapi itu jangan-janganlah digunakan. Macam kita sumpahkan wallahi wa billahi kan, bi. Okey. Jadi yang seterusnya biasanya dengan lah. Seterusnya ka. Al-kaf maksudnya huruf kaf. Contohnya ka ni, ka. Ka maksud dia seperti. Dan yang terakhir adalah al-lam. Lam, kalau kita nak contoh kat sini, li lah. Li. Jadi apa maksud li? Li maksud dia untuk. Untuk. Ataupun kerana pun boleh juga li, kan? Kan kita solat, kita puasa macam mana? Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Li tu. Li tu maksud dia untuk ataupun kerana. Baik. Jadi kat sini ada 8, saya ulang balik. Min, ila, an, ala, fi, bi. Ini bi al-ba ni maksud dia bi, ka, li. Okey. Baik. Kita dah faham maksud huruful jar. Jadi yang ni adalah huruf jar yang Ustaz nak kamu ingat. Boleh lancar min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Okey. Baik, yang pertama sekali kita tengok takrif balik tadi, kata sendi. Kita dah faham dah kata sendi. Yang kita tak faham kat sini ialah yang menyebabkan kata nama selepasnya berbaris di bawah. Baik. Perkara yang kedua, selepas daripada huruf jar, mestilah kata nama. Kat sini mesti kata nama kat sini. Dia mesti lepas ni kata nama. Jadi kalau kita tengok selepas daripada min ni, ada al-masjid. Betul Al-masjid. Al-masjid ni kata nama ke kata kerja? Kata nama. Apa bukti dia kata nama? Ada al kat situ. Kan? Jadi al adalah termasuk di kalangan kata nama. Baik. Kita tengok. Yang menyebabkan kata nama selepasnya berbaris di bawah. Baik. Asal perkataan untuk masjid, asalnya adalah masjidun. Dengan tanwin di hadapan tu. Masjidun. Itu asal dia. Baik. Bila kita masuk alif lam, dia akan jadi al-masjidu. Dia tak boleh jadi dun lagi dah. Dia kena jadi du. Al-masjidu. Itu asal bagi kata nama ataupun isim. Jadi apa sahaja isim, asalnya baris depan. Asalnya baris depan. Kalau tak ada alif lam, biasanya dia tanwin lah. Kereta sayyaratun. Masuk alif lam, as-sayyaratu. Itu asal dia. Baik, bila kita masukkan kata sendi ataupun kata tugas ni tadi, huruful jar lah kita sebut. Huruful jar, dia akan menyebabkan masjidun ataupun al-masjidu yang masuk al ni tadi tak boleh don kan. Al-masjidu akan jadi al-masjidi. Dia akan jadi baris bawah. Jadi kita baca minal masjidi. Minal masjidi maksudnya dari masjid. Okey. Contoh yang kedua. Ilal. Okey, ini contoh ni. Ilal maktabataini. Okey. Asal bagi perkataan ini adalah al-maktabatani. Dengan alif ni. Ya ni asal dia alif. Musanna asalnya adalah alif. Apa contoh Ustaz bagi? Muslim. Muslim seorang, dua orang muslimani. Dua orang muslim. Baik. Tapi kadang-kadang apabila kita masukkan huruf jar, dia tak boleh jadilah muslimani. Dia kena jadi muslimaini. Samalah juga dengan contoh ni, dia tak boleh jadi al-maktabatani lagi dah. Sebab ada ilah, dia kena jadi al-maktabataini. Jadi itulah yang membawa maksud yang menyebabkan kata nama selepasnya berbaris di bawah. Yang ni berbaris di bawah. Atau ya. Yang mana asal dia alif. Kalau masuk huruf jar, dia akan tukar jadi ya. Nampak Dia akan tukar jadi ya. Okay. Maksud di sini, jadi kita boleh faham dekat sini. Dia akan berbaris di bawah kalau perkataan itu mufrad. Satu. Kalau dia musanna,
Asalnya musanna apa? Alif. Asal dia al-maktabata ni, dia tak boleh lagi. Bila kita masuk ila, dia akan jadi al-maktabataini. Baik, contoh yang ketiga. Sorry, apa maksud al-maktabataini? Perpustakaan. Ke perpustakaan, kedua perpustakaan. Kedua buah perpustakaan. Itu maksud dia. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. An tadi maksud dia apa? Daripada ataupun tentang. Okey. Anil muslimin. Okey, bila kita nak masuk tu, asal dia an, bila nak masuk dengan mati juga, kita akan bariskan, dia jadi baris bawah. Anil muslimina. Ya, anil muslimina. Baik. Anil muslimina, asal bagi perkataan al-muslimina adalah al-muslimun. Al-muslimun adalah jamak ataupun ramai bagi al-muslim. Al-muslim seorang, al-muslimun ramai. Al-muslimun, asal dia al-muslimun, bukan al-muslimin. Asal dia muslimun. Tetapi dia hanya akan jadi muslimin bila ada yang mengganggunya. Seperti contoh dalam ayat ni, huruf jar diletakkan di hadapan, dia tak boleh kekal lagi al-muslimun, dia kena jadi al-muslimin. Jadi asal dia muslimun, kita tukarkan jadi ya, jadilah dia muslimin. Beza dengan yang atas tadi asal dia huruf alif. Al-maktabata ni tukar jadi ya. Yang ni asal dia huruf waw, tukar jadi ya. Baik. Nampak? Baik, itu sahaja perubahan huruf jar ini. Kalau dia seorang ataupun dia kalau dia seorang dia baris bawah, kalau dia dua orang jadi ya, kalau ramai lelaki dia akan jadi ya. Selain daripada itu dia akan jadi baris bawah je lah. Baik. Itu adalah huruf al-jar. Jadi ustaz nak kamu lancar perkataan ini dan juga efek dia yang diberi kepada kata nama selepas daripadanya. Ingat selepas daripada huruful jar tidak boleh dimasukkan selain daripada kata nama. Tak boleh masuk zahaba. Contohnya min zahaba. Boleh tak? Tak boleh sebab zahaba adalah fi'il. Zahaba fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il tak boleh masuk selepas daripada huruful jar. Hanyalah isim. Isim ni kita belajar masa Arab 1 dulu. Baik. Jadi kita usah bagi maksud je lah. Dari masjid kedua buah perpustakaan tentang orang-orang Islam atas kereta-kereta. Nampak Sayyarah satu kereta, sayyarat kereta-kereta banyak. Fi al-haqibah dalam beg dengan dua buah motor. Darajah dengan dua buah basikal. Seperti, ka ni seperti cahaya. Awak cantik seperti cahaya. Contoh. Li tadi untuk orang-orang muslimat, untuk orang-orang muslim perempuan ramai. Jadi kalau kita nak bariskan, yang ni masjidi jadi baris bawah, yang ni jadi ya, yang ni jadi ya, yang ni jadi baris bawah, yang ni jadi baris bawah, yang ni jadi ya. Sebab asalnya dua buah basikal, darajata ni. Tapi bila masuk huruf jar B, dia jadi tai ni. Yang ni pun kan nuri. Yang ni tak ada dua, ni bukan ramai, ni satu. Jadi nuri jadi bagi bawah. Lil muslimati, ti jamak muannas jadi baris bawah. Baik. Settle tajuk huruful jar. Ada tak bukan? Okey, tak ada. Okey, kita tengok pula muka surat sebelah. Yang ni tak payahlah. Latihan nombor 1 tu dia suruh buat. Yakhrujut tiflani. Macam mana? Bukan. Oh, dia suruh macam ni. Yakhruju Ahmad. Bukan. Ni macam mana latihan dia ni? Yakhruju Ahmad ilal masjid. Yakhruju Ahmad.
Macam mana dia tulis ni? Tak apalah, kita tinggal lah latihan nombor 1 ni. Okey, latihan di sini. Latihan ni keluarkan ayat-ayat yang berikut huruf jar. Keluarkan huruf jar daripada ayat-ayat yang berikut. Okey, baik. Dia beri satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Mana huruf jar dalam ni? Mana? Tak dengar. Apa dia? Okey, B. B adalah huruf jar. Jadi, bulatkan je lah. Siapa yang ada buku tu boleh bulatkan. B adalah huruf jar. Baik, nombor 2, ba. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Mana huruf jar? Ala. Lagi? Tak ada lah. Ada 8 yang tadi kan? Wa? Bukan Wa bukan huruf jar. Huruf jar hanya ada 8 tadi yang kita belajar. Baik, seterusnya. Al-ilmu kan-nuri. Mana huruf jar? Apa dia? Saya tak dengar. Macam Dora di Explorer pula. Okey, K ni. K ni Ilmu itu seperti cahaya. Okey, K ni bulatkan. Baik. Ayat yang seterusnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey. Mana huruf jar? Tarmihim ada tak huruf jar? Tak ada. Bihijarah ada. Mana? B. Lagi? Min sijil. Mana huruf jar? Min. Jadi ada 3 kat sini B. Sorry, ada 2. B dengan min. Seterusnya, ha. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada mahad. Mahad ni cradle apa? Buayan lah. Kita anggap macam buayan sehingga ke yang lahat. Okey, mana huruf jar? Tuntutlah ilmu daripada kepada. Ini ada 2 huruf jar. Baik, yang ni tadi maksud apa? Ini surah apa tadi atas ni? Tarmihim surah Al-Fil kan? Alam tara kaifa tarmihim bihijaratin min sijil. Okay, next. Kita teruskan dengan kecil kan tak nampak. Okay. Biar. Okay. Jadi sampai situ dulu tajuk huruful jar. Harap semua faham. Dan boleh buat latihan sendirilah lepas ni. Jadi tolong hafal ada 8 huruful jar. Assalamualaikum.